Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam tutorial muka surat 47 Counter Control. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan M. M is for Madam Marina. Madam Marina is a programming lecturer at Setia Technology College. Okay, baik. Due to the high failure rate in her class, berikutan dengan tingginya bilangan ataupun rate ataupun bilangan pelajar yang gagal di dalam kelasnya, dia berhajat. She intends to find. Dia nak berhajat untuk mencari total number of student. Jadi student yang bagaimana? Who have passed in the examination. Jadi dia nak tahulah sebab ramai sangat yang fail, dia nak tahu ada berapa sebenarnya pelajar yang tak fail lah kat sini. Dia okay? Alright, jadi sebagai cara untuk menyedapkan hati Madam Marina itu yang kegusaran terhadap perkembangan anak-anaknya yang fail terlalu ramai dalam kelas untuk subjek program. Jadi the passing mark is 40 marks above. Maksudnya untuk lulus dalam subjek programming ini perlu dapat 40 markah dan ke atas. Maksudnya marks is what? Mark is greater than or equal to 40. Okay, jadi dia nak tahu berapa jumlah student yang pass dan dalam kelas beliau ada 98 student. So, sekarang dia nak cari total number. Okay, mencari total number ni ceritanya sama macam nak cari sum dan average dalam soalan. Cuma dalam soalan ni dia tak minta lah average. Dia nak mencari ialah sum untuk number of student, jumlah pelajar yang mencapai 40 markah ke atas. Maka di sini kalau anda tengok bila kita analyse soalan ini betul-betul, kita akan dapati ada dua unsur. Apakah unsur yang pertama? Pertama, dia ada unsur repetition. Okey. Dia ada unsur repetition. Kenapa repetition? Sebab kita nak cari total number. Kita cari total number of student, maka akan berlaku pengiraan berapa jumlah pelajar yang pass. Dan kedua, ada unsur apa? Unsur selection. Di mana setiap markah pelajar tersebut akan ditentukan. Jika ia 40 markah ke atas, maka ia akan dikira sebagai total number of student. Bermakna di sini soalan ini pada asasnya menggabungkan dua jenis control structure, repetition dan juga selection. Cuma kita pasti tertanya-tanya, hak yang mana satu buat dulu? Repetition dulu ke? Selection dulu ke? Jadi jangan keliru. Bila ada soalan yang sebegini, maksudnya dia akan repeat. Markah itu akan ditentukan melalui repetition. Maksudnya setiap kali markah tu kita read, markah itu akan kita tentukan sama ada dia pass atau tak. Bermakna di sini repetition mengambil peranan yang utama. Dia engine yang utama. Dia the main engine, dia the core. Kemudian dalam engine tersebut ada sub-engine satu lagi yang dinamakan sebagai engine selection yang akan menentukan. Setiap kali kita repeat untuk baca markah, markah itu akan kita tentukan. Hang fail ke? Hang tak fail. Kalau hang fail, kita tak kira. Kalau hang lulus, hang akan dikira sebagai the number of student tersebut. Nampak tak cerita dia? Okay? Bermakna repetition is the main, selection is inside the repetition. To determine, untuk menentukan setiap markah yang dimasukkan itu sama ada ia lulus atau tidak lulus. Okay, fine. Okay, baik. Jadi, bila dapat soalan macam ni, kita jangan kalut. Kita relax. Tak kira lah dia minta pseudocode ke, flowchart ke. Okay, saya tunjuk dulu dia punya IPO dia. Saya rasa saya tunjukkan dia punya IPO dulu. Supaya kita dapat tahu apa sebenarnya yang mula-mula berlaku. Okay, jadi kita buat dulu dia punya input. So, kat sini kita nak input apa? Jadi sudah pasti input di sini adalah markah lah. Sebab markah tu yang akan kita tanya. Kita akan input markah tu. Cuma markah tu nak masuk berapa kali. Jadi kita dah tahu lah kat sini ada berapa student? 98 student. So kita akan input mark. Mark for 98 students. Okey, ataupun anda juga boleh tulis input mark for 98 times untuk bilangan 98 pelajar. Kemudian kita pergi kepada dia punya output. Okey, apakah outputnya?
Okay, outputnya di sini sebab kita nak cari she intends to find the total number of student. Jadi kita akan kata total number lah. Ataupun kita boleh ringkaskan sebagai total student. Jadi total student ni adalah melibatkan total student yang pass saja. Yang tak pass kita tak kira. Dan markah untuk pass adalah markah yang dimasukkan itu yang kita read perlu 40 markah ke atas. So, dia punya ceritanya berat dekat proses ni. So, apa nak buat dulu? Macam saya kata tadi. Markah itu akan diulang-ulang. Diulang-ulang uji. Maka repetition memainkan peranan utama. Dan markah itu nanti baru akan ditentukan melalui selection control structure. So, the first process is repeat. Kita nak repeat apa? Kita nak repeat apa kat sini? Okey, pertama dia ada dua cerita. Okey, repeat kat sini ada dua cerita. Repeat pertama adalah kita nak repeat untuk determine. Kita nak repeat determine. Kita nak repeat determine. Okey. Sorry, bukan kita nak repeat determine. Sorry. Okey, kita nak repeat calculate. Okey, kita nak repeat calculate. Okey, kita nak repeat calculate total student. Okey, total student. Alright. Repeat. Sorry, bukan repeat calculate total student. Minta maaf. Sorry. Kita nak repeat determine. Okey, repeat determine student. Okay, repeat student mana? Who have passed. Okay, who have passed. Okay. Okay, based on apa? Based on mark. Based on mark. Okay, for 98 student. Ataupun 98 time. Itu yang pertama. Kita nak repeat determine student who have passed. Okey, kita nak repeat menentukan student yang pass dulu. Siapa yang pass? Selepas kita dah repeat determine student have passed, barulah kita akan buat yang kedua, iaitu kita akan repeat benda yang sama, kita repeat calculate. Okey, repeat calculate. Alright. Repeat calculate number. Repeat calculate total student. Okay. Based on apa? Based on mark yang dimasukkan. Nampak? Ada dua cerita. Pertama kita nak repeat, kita nak tentukan dulu siapa yang pass, siapa yang tidak. Okay. Selepas dia dah tahu siapa yang pass, siapa tidak, barulah kita akan repeat calculate total student. Maksudnya ada dua cerita repetition. Bukan bermakna ada dua repeat. Maksudnya dalam satu repetition tu ada dua benda yang kita ulang. Satu kita ulang nak tentukan dia pass. Satu lagi kita ulang untuk kira. Hang pass baru kami kira total student yang pass tersebut. Okay, nampak? Dan outputnya adalah total student sahaja. Okay, baik. So, kita move on to dia punya pseudocode. Okay, kita buat pseudocode dia. Kalau soalan minta pseudocode lah. Kita tengok pseudocode dia bagaimana. Start, stop. Okey, kita nak mula yang macam mana? Kita dah tahu dah kan, ini 98 student dan ini adalah counter control. Dan kita dah tahu. Okey, kita buat dia punya rangka dulu. Bill sama dengan 1. Okey, repeat. Bill sama 1. Okey, kita akan buat repeat. Okey, repeat while. Okey, repeat while Bill kurang sama dengan 98. Yang ni kita terus buat. Terus buat dia punya and repeat. And repeat. Dan kita tahu kan kita nak print total kan. Jadi kita print. Mesti di luar and repeat tersebut. Kita print total student. Dapat keluarkan high end ni dulu. Ini dia punya rangka asas dia. Ada B1, ICU dia. Okay. Initialization. Bill sama dengan 1. 1 kurang sama dengan Bill kurang sama dengan 98. Perlu ada repeat, print, total student. Kita tertinggal 1. Updating dia. Kita kena buat Bill sama dengan Bill tambah 1. Okey. Baik.
So, ini dia punya rangka, basic rangka. Buat macam ni pun saja dah dapat dah markahnya sikit lah. So, sebab kita dah repeat, ini baru korang kata dia punya rangka ulangan. Jadi kat sini kita nak student who are based on mark. Kita nak tentukan student tu dia pass atau tak. Jadi nak tentukan dia pass atau tak, okay, saya gunakan pen warna lain. Saya guna pen warna merah. Okey, kat sini kita akan buat read. Okey, kita akan read apa kat sini rasa-rasanya. Cuba teka sama saya. Kat sini kita akan read mark. Kat sini kita akan read mark. Sebab apa? Untuk repetition yang pertama kita nak tentukan dia pass ke tak. Jadi based on mark. Jadi read mark dan mark di sini kita akan buat okey, di kawasan sini nanti okey saya keluarkan sikit Okey, di kawasan ni yang saya buat tanda soal ni, okey saya akan keluarkan supaya anda nampak dengan jelas. Kita akan buat selepas daripada read mark tersebut. Okey, saya gunakan pen warna putih. Kita akan buat if. Kita akan if. Jadi, if apa kat sini? Kita akan buat if. Okey, if mark lebih besar atau sama dengan 40. Sebab dia kata, the passing mark is 40 marks and above. Mark is greater than or equal to 40. Jika markah itu lebih besar sama dengan 40, dia kira pass kan? Jadi bila dia pass, dia akan buat repeat calculate total. Maka kat sini kita kena buat total student. Okay, total student sama dengan total student. Okay, total student. Okay, tambahkan dengan 1. Kita counter dia. Dan untuk soalan yang sebegini, dia tak perlu dual selection, dia tak perlu multiple selection, kita terus gunakan single selection saja, and if. Sebab apa? Bila dia false, katakan dia tak lulus, maka kita tak kira lah. Maka di sinilah pemproses repetition tu kita determine. Yang ni kita determine dulu. Okay, part ni part yang pertama kita determine yang kedua. Okay, part yang kedua kita kirakan dia punya calculation dia. Jadi, dia akan teruslah pergi kepada bill tambah 1 dan terus repeat. Cuma kat sini perasan tak ada satu yang saya tinggal. Di sini kita ada buat total student maka total student juga perlu ditulis sebelum sebelum repetition tersebut kita kena buat total student. Di sini kita tak boleh buat dengan tambah 1, kita akan mulakan dengan total student sama dengan kosong sebab dia nak counter berapa student yang dapat daripada 98 pelajar ni tadi, berapa pelajar yang dapat markah lebih atau sama dengan 40. Maka dia pun akan terus pergi kepada bill yang kedua. Dia tengok bill kedua markahnya berapa. Pelajar yang kedua read mark. Dia akan read mark. Dia read mark. Jika markah tu lebih dari 40, dia akan kira lah. Jika tidak, dia akan terus and if. Dia pergi ke next statement. Dia bill tambah dan seterusnya yang ketiga dan keempat. Sehinggalah yang terakhir apabila bill tu mencecah 99, maka dia akan end repeat dan dia akan print total student based on pengiraan di dalam selection. Okey, boleh nampak So, maka bagaimanakah bentuk flowchartnya? Okey, flowchartnya kejap saya tambahkan flowchart dia. Okey, alright. Jadi kita akan tengok dia punya flowchart. Okey, based on ni tadi. Okey, maka kita akan tengok bagaimana flowchartnya dia dibuat. Okey. Alright. Jadi untuk flowchart, okey, kita macam biasa, kita mulakan dengan start. Okey, kita mulakan dengan start. Okey, saya buat page lain lah. Kita mulakan dengan start. Okey, kemudian anda tengok kat sini, kita ada bill 1, total student sama dengan kosong. Okey, maka kita akan buat bill sama dengan 1, total student sama dengan kosong, maka kita akan tutupkan ia, lukiskan rectangle, kemudian seterusnya, terus bill 1 total student sama kosong, dia terus masuk repeat while bill kurang 98, maka kita akan buat while bill kurang atau sama dengan 98, buatkan dia punya diamond kasih comel. Okey, kemudian true statement false statement kita lajakkan sebelah kanan, true statement kita buat ke bawah. Jadi kita ikut ajalah. Dan memulakan dengan read mark dulu. Okey, kita buat read mark dulu. Maka dia akan read mark.
Okey, dia akan read mark. Okey. Kita buat dia punya parallelogram. Selepas daripada read mark, okey, hati-hati kat sini kena hati-hati ya. Yang warna merah ni kena hati. Read mark, dia masuk kepada if mark lebih besar sama dengan 40. Maksudnya selection ni duduk di dalam repetition tu lah. Jadi kita akan buat satu diamond dekat sini. Satu diamond. Nampak tak? Ni kawasan true statement. Selepas read mark, if mark. Sekejap. Tak comel Tulis dulu lah. Jadi kita akan buat if mark greater than or equal to 40. Okey, kita buatkan diamond. Nampak? Okey, sini ada diamond. Dan nampak tak diamond ni di dalam longkang true statement. Nampak? Di dalam longkang sesalur true statement. Maka untuk if, okey, selalunya untuk selection saya akan buat true dia sebelah kanan. False-nya saya akan buat sebelah bawah. Saya selalu macam tu. Dia terbalik dengan looping lah. Ini sebab saya suka. Boleh je nak buat macam while ni, nak buat terus ni boleh juga. Tapi nanti dia akan beratkan. Jadi ini saya punya style lah supaya lukisan projek kita lebih kemas. Jadi bila if mark lebih besar 50, maka yang dimasukkan sini, maka barulah kita akan buat, okay, kita buat apa kat sini? Total student sama dengan total student tambah 1. Maka kita akan buat total student sama dengan total student tambah 1. Jadi ini kita akan buat dia punya kotak kotak rectangle. Okey, nanti kejap ya. Bila false ni, okey, dia terus kepada bill tambah 1 ya. Okey, false ni and if and if dia akan buat bill sama dengan bill tambah 1. Kita buat dia punya rectangle. Okey, dan total student sama dengan total student tambah 1 ni akan terus sambung ke bill sama 1. Sebab kita nak pergi kepada the next pula. Ini baru katakan bill 1 baru student 1. Kita next kepada student yang kedua, bill 2, bill 3, bill 4 dan seterusnya. Dan ini okey macam biasa. Sebab bill sama dengan 1, okey, dia akan naik ke atas. Okey, maksudnya setiap kali markah tu masuk, dia akan ditest. Okey, lebih besar daripada 40, dia total sudah. Dia akan total, dia akan kalik. Jika tidak, dia akan bypass, pergi pada false, dia naik balik. Begitu. Dan bila false, seterusnya, dia akan print total student lah. Dia akan print. Okey, dia akan print. Okey, total student yang telah dikira di dalam true statement repetition tersebut. Ini false statement ya. False untuk looping. Alright, print total student dan berakhirlah dengan stop. Yes. Okey. Selesai. Maka selesailah untuk soalan M ini. Diharapkan semua pelajar semua faham ya. Terima kasih. Kita akan pergi pada soalan yang seterusnya, soalan N. Bye bye.